Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada warga Dewan sekalian. Saya Syamini anak perempuan Subramaniam, selaku moderator anda rasa berbesar hati dapat bertemu lagi dalam sesi forum pada pagi ini. Sebelum memperkenalkan ahli panel dan pengajuh soalan, kita sedia maklum bahawa corak pemikiran masyarakat dalam sesebuah negara dipengaruhi oleh ideologi penjajah negara tersebut. Sebagai contohnya, terdapat banyak ideologi yang diperkenalkan pada masa kini seperti ideologi sosialisme, kapitalisme dan multikulturalisme. Namun bukan semua ideologi menyumbang kebaikan kepada generasi muda. Misal kata, pada era globalisasi ini, generasi muda sekarang dipengaruhi oleh ideologi songsang seperti pengamalan budaya LGBT, dukun dan ajaran komunisme. Sebelum mengupas mengenai ideologi songsang dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli panel dan pengajuh soalan kita terlebih dahulu. Ahli panel kita ialah Nurul Natasha binti Zamri, Nurul Nadira binti Muhammad Faizal, Amira Najwa binti Muhammad Biajid, Nur Atira binti Nordin dan Aikal Iqbal bin Zulkifli. Manakala pengajuh soalan kita ialah Hafiz Aiman bin Azman, Muhammad Adam Aziz bin Nizam, C. Ali Kifli bin C. Muhammad Nazri, Ujatul Mabroro binti Askuri dan Wan Nuridaya binti Wan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi memberikan saya ruang untuk menanyakan soalan pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafiz Aiman bin Ali Azman, bernombor metrik S6478. Selaku pengajuh soalan yang pertama pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ideologi songsang dan apakah salah satu langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah ideologi songsang dalam kalangan masyarakat Malaysia? Terima kasih kepada saudara pengurusi serta pengajuh soalan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera sidang pendengar sekalian. Apa itu ideologi songsang? Ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas pada tingkah laku seseorang atau pemahaman yang tidak betul terhadap sesuatu perkara. Isu kejayaan tidak sihat ini semakin menular terutamanya dalam kalangan remaja sekutu fenomena hubungan sesama sejenis iaitu lesbian, gay serta biseksual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT ini amatlah membimbangkan serta menjadi semakin ketara dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebenarnya, fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi istilahnya yang baru diperkenalkan. Hal ini menjadi lebih rumit apabila ada pihak yang cuba mempertahankan golongan LGBT ini. Namun, bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang teguh serta nilai moral yang tinggi, sudah pasti menolaknya dan melihatnya sebagai satu gejala yang tidak sihat dan tidak bermoral. Oleh itu, langkah yang perlu kita ambil bagi mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi kini adalah dengan memperdalami ilmu agama agar dapat membezakan fikiran yang positif dan negatif supaya tidak mudah terikut dengan ideologi songsang yang dibawa oleh penjajah. Dalam mendepani pengaruh asing, didikan agama yang kukuh akan menjadi tombak perisai yang ampuh membentengi remaja daripada sebarang anasir negatif. Ibu bapa juga menggaris tanggungjawab dalam memberi didikan agama dan memupuk nilai moral dan nilai murni dalam diri anak-anak bermula dari peringkat akar umbi selaras dengan ungkapan melentur bulu bilah dari dengkulnya. Hal ini demikian dapat melahirkan generasi muda yang lebih terdidik dan berilmu pengetahuan dan akan menolak segala ideologi songsang seperti ideologi yang bertentangan dalam masyarakat kita. Terima kasih kepada Hafiz Aiman dan Nurul Natasha. Kita akan teruskan dengan Adam, pengajuh soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Adam Aziz bin Ahmad Wizam. Kita mengetahui bahawa terdapat banyak ideologi songsang pada masa dulu dan kini yang menyebar dan merebak dalam masyarakat dunia dan masyarakat kita sendiri. Soalan saya, apakah contoh lain bagi ideologi songsang dan cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga pengajuh soalan. Bagi menjawab soalan sebentar tadi, saya akan bagi satu lagi contoh ideologi songsang iaitu komunisme. Komunisme ini merupakan satu ideologi politik dan sosioekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian
tanpa kelas dan juga tanpa negara. Ideologi ini wajar disekat kerana ia mampu memberikan ancaman ketenteraman kepada rakyat seperti mana yang berlaku pada tragedi ancaman komunis pada tahun 1948. Pada ketika itu, penduduk hidup dengan penuh sengsara dan menderita, banyak berlaku kemudahan awam dan banyak masalah hubungan kaum turut berlaku pada ketika itu. Maka antara langkah yang diambil bagi menangani serangan ancaman komunis pada tahun itu adalah dengan menguatkuasakan undang-undang, memperkenalkan pendaftaran rancangan BRICS, menguatkuasakan pengawalan keselamatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ideologi ini masih lagi wujud pada zaman ini dalam bentuk sosialisme seperti masih terdapat parti komunis di negara-negara lain seperti di Barat yang memperjuangkan hak pekerja, pelajar dan bersikap anti penjajah. Oleh itu, sebagai seorang masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah memupuk semangat patriotik dan berganding bahu dalam menangani dan juga menghapuskan ideologi komunisme di Malaysia kerana ideologi ini akan memberikan ancaman kepada keamanan negara. Terima kasih Nadira atas jawapan anda. Seterusnya dijemput pengaju soalan kita, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cik Alif Khalifi bin Cik Muhammad Azri, nombor metrik S62365. Jadi saya akan bertindak sebagai pengaju soalan ketiga. Jadi untuk menolak atau menidakkan sesuatu ideologi, kita perlu mengetahui keburukan dan akibat yang datang daripada pengaruh ideologi tersebut. Jadi soalan saya, apakah pengaruh atau akibat buruk yang datang daripada amalan ideologi Songsang? Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Alif atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Terlebih dahulu, bagi mengupas isu ini, ideologi Songsang dapat difahamkan sebagai pemahaman yang tidak betul terhadap sesuatu perkara. Seperti yang kita dapat lihat, ini semakin menjadi-jadi dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Hal ini merangkumi pelbagai aspek seperti aspek rohani dan emosi. Sebagai contoh, ideologi Songsang yang banyak mempengaruhi generasi muda sekarang adalah pengaruh LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Laman web lesbian, gay, bisexual dan transgender ini begitu aktif menyebarkan ideologi tersebut dengan memaparkan adegan seks yang diamalkan oleh mereka. Akibat daripada perbuatan yang semakin berleluasa ini, berlakunya keruntuhan akhlak terhadap generasi muda yang terpengaruh. Gejala sosial seperti pembuangan bayi, berzina, perjudian, menagih dadah yang dilakukan oleh golongan remaja pada hari ini, kebanyakan daripada mereka berpaksikan dan bertunjangkan nafsu serta amalan yang dipengaruhi oleh ideologi Songsang. Golongan remaja yang sering melayari laman web LGBT mempunyai kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh ideologi dan corak hidup golongan tersebut. Kajian daripada pengkaji terdahulu menunjukkan remaja yang terlibat dengan LGBT mempunyai risiko terlibat dengan masalah tingkah laku dan masalah mental lebih tinggi berbanding remaja normal. Akibatnya, muncul bukti yang menyatakan ketidakseimbangan terhadap kehidupan ini mencetus kepada masalah kemurungan, putus harapan dan lebih teruk lagi, membunuh diri. Oleh itu, ideologi Songsang ini jika dibiarkan terus berlarutan akan menyebabkan sesebuah negara hancur dan melahirkan masyarakat yang tidak berbakti untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amira. Apakah soalan yang ingin diajukan oleh Ujatul? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ujatul Mahmurah binti Asmuri, bernombor metrik S64623. Penjajahan minda oleh ideologi Songsang dalam kalangan golongan muda mudah diserap melalui internet di masa kini. Hal ini begitu membesarkan sekiranya ia dibiarkan membengkak kerana sejarah silam mungkin boleh berulang semula. Oleh itu, panel 4, apakah langkah yang terbaik yang boleh diambil untuk mengatasi ideologi Songsang dalam kalangan remaja di masa kini? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari pengerusi serta saudari Huja atas soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Langkah yang terbaik untuk mengelakkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda adalah dengan memerdekakan minda dan jiwa. Dalam konteks ini, kemerdekaan minda boleh merujuk kepada kebebasan daripada penjajahan pemikiran dan budaya negatif yang merosakkan. Budaya pemikiran yang negatif dilihat terus membelenggu pemikiran dan minda generasi muda kini. Oleh itu, kerajaan boleh mengadakan seminar tentang padahnya pengaruh kolonisasi dalam pemikiran secara meluas kepada pelajar universiti,
sekolah dan sebagainya. Dengan ini, generasi muda dapat mengetahui buruknya kesan daripada pemikiran yang negatif dan ideologi songsang yang semakin menular di dalam negara kita. Selain itu, generasi muda juga perlu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar dapat membezakan pemikiran yang positif dan negatif supaya tidak mudah terikut dengan ideologi songsang yang dibawa oleh penjajah. Dengan ini dapat melahirlah generasi muda yang lebih terdidik dan berilmu pengetahuan yang menolak segala ideologi songsang seperti nilai dan budaya yang bertentangan dalam masyarakat Malaysia. Selagi minda generasi muda masih terkongkong dengan cara berfikir yang dibawa oleh barat ataupun timur, maka selagi itulah generasi muda hidup di sebuah negara yang merdeka tetapi mempunyai jiwa hamba dan minda yang tertawan. Oleh itu, generasi muda hendaklah membebaskan pemikiran dari dijadikan hamba oleh anasir-anasir yang cuba mengambil kesempatan atas kenaifan akan erti kemerdekaan minda yang sebenar. Pembentukan cara pemikiran generasi muda seharusnya berasaskan agama, nilai, budaya, sejarah dan tamadun bangsa Malaysia. Dengan ini dapatlah melahirkan generasi muda yang berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi songsang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Atira. Kita teruskan dengan Wan Nur Hidayah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Hidayah ingin bertanya soalan kepada saudara Haikal. Untuk membahaskan sesuatu ideologi, kita perlulah mengetahui sebab-sebab sesuatu perkara itu berlaku. Jadi, soalan saya, apakah sebab-sebab ideologi songsang ini boleh terjadi dalam masyarakat Malaysia? Terima kasih. Terima kasih kepada Wan di atas soalan yang menarik ini. Untuk kita mencegah daripada perkara ini terus meleluasa, kita perlu tahu dan faham punca-puncanya terlebih dahulu. Punca pertama yang saya akan ulas di sini ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya sangat memberi impak yang besar terhadap diri kita. Jika persekitaran kita terdedah dengan ramai individu yang menyokong ideologi ini, kita berpotensi besar untuk terpengaruh menyokong ideologi tersebut juga. Selain itu, pegangan agama yang lemah juga menjadi salah satu punca ideologi ini tersebar dengan mudah. Individu yang mempunyai pegangan agama yang rendah akan cepat terjebak kerana mereka tiada panduan dalam hidup mereka. Akhir sekali, sosial media memainkan peranan penting dalam menyebabkan LGBT tersebar dengan cepat. Remaja pada zaman sekarang lebih mudah terdedah dengan sosial media dan akan percaya akan maklumat yang tersebar di dalamnya tanpa usul periksa. Oleh itu, kita haruslah bekerjasama dalam kalangan masyarakat untuk mencegah daripada ideologi ini berleluasa. Terima kasih Aikal. Ayat kata, walaupun ideologi songsang disokong oleh banyak negara, namun kita haruslah mempunyai pendirian dan memikirkan kesan yang akan dihadapi oleh generasi muda sekiranya kita menyokong ideologi yang berunsur negatif. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting untuk menjaga keamanan negara kita. Dengan itu, sesi forum kita telah sampai ke penghujungnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak. Sekian.